Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, pertama kali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa tuan mulia? Kerana kita dapat tunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Cara yang telah ditunjukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Taala beritahu dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man 'amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk kita melihat satu orang beriman kepada Allah, Allah beritahu orang yang memakmurkan masjid Allah. Inilah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat tunaikan sembahyang berjemaah. Cara yang telah ditunjukkan baginda Nabi SAW. Inilah satu amalan yang telah ditunjukkan baginda Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah ada satu orang buta, sahabat yang buta, Abdullah bin Maktum. Jadi satu yang buta zaman Nabi SAW tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, saya ni kena pergi masjid tak? Saya buta, mata tak nampak. Rasulullah SAW beritahunya, Abdullah bin Maktum, kau dengar azan tak? Dengar. Kalau kau dengar azan, kau kena pergi masjid. Abdullah bin Maktum, satu yang buta, Nabi SAW beritahu kau kena pergi masjid sebab kau dengar azan. Jadi Abdullah bin Maktum ni disambungkan tali tu daripada rumah dia sampai masjid Nabawi. Satu hari tuan-tuan yang mulia, dia nak pergi masjid, dia pegang tali tu pergi masjid tu biasa. Satu hari tu lecak, hujan, becak ada polisi. Jadi dalam perjalanan dia pergi ke masjid, dalam kisah itu sahabat, dia telah jatuh. Jatuh kali pertama, habis baju dia semua, jubah dia kotor. Dia pun balik rumah, tukar baju lain. Dia pegang lagi tali tu nak pergi masjid. Sampai nak sampai masjid, tiba-tiba jatuh kali kedua. Dua kali jatuh, habis baju semua kotor. Balik, tukar balik baju baru. Tukar jubah baru. Tukar sampai baru. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam perjalanan dia nak pergi yang kali ketiga, dia tiba-tiba dia nak jatuh, satu orang telah pegang dia. Dia nak jatuh, dia satu orang nak pegang. Orang ni telah pegang dia, orang ni telah pimpin dia dan bawa dia sampai ke masjid Nabi SAW. Sampai ke masjid, depan masjid. Sampai di hadapan masjid. Orang ni bercakap, dah sampai lah. Dia pun masuk. Lepas tu dia pun heran, kenapa orang ni tak masuk? Kenapa dia tak masuk? Dia bawa sampai ke depan masjid tapi tak masuk. Abdullah pun tanya, siapa kau ni? Kau ni siapa sebenarnya? Bawa aku masuk depan masjid tapi kau tak nak masuk masjid.
Orang ni memberitahu aku sebenarnya ialah iblis. Aku sebenarnya iblis. Kali pertama kau jatuh nak pergi masjid, baju kau semua basah, Allah telah buat keputusan untuk ampunkan semua dosa kau. Dan kali kedua kau jatuh, kau pergi ke masjid dengan kesungguhan kau tu, Allah telah buat keputusan untuk ampunkan dosa kau dengan dosa ahli keluarga kau. Aku takut kalau kali ketiga kau jatuh dan kau pergi ke masjid, Allah akan ampunkan dosa semua penduduk Madinah. Kerana itu aku telah pegang kau dan bawa kau ke masjid. Jadi ini dah tujuan yang mulia, besar sangat ganjaran pahala orang yang dapat hidupkan rumah Allah SWT. Kan? Tujuan yang mulia. Abdullah bin Maktum juga mulia. Satu orang buta zaman Nabi SAW pun datang masjid. Jadi hari ini tujuan yang mulia, kita banyak syukur kepada Allah. Ini semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi taufik pada kita tujuan mulia, rumah satu orang dengan masjid satu bumbung. Saya pernah keluar dekat India 4 bulan. Rumah dengan masjid ni sebelah. Ni rumah, ni masjid. Ni masjid, ni rumah sebelah. Ni masjid, sebelah ni rumah. Kalau Allah tak bagi hidayah kepada orang tu, walaupun rumah ni dengan masjid satu bumbung, dia tak dapat datang rumah. Sebab hidayah itu yang mahal tu. Hidayah ni ialah milik mutlak Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala ialah pemilik mutlak hidayah. Sebab Allah beritahu waktu ketika Nabi SAW ajarkan kalimah ini berkali-kali di telinga Abu Talib. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah. Berkali-kali Nabi telah bisikkan kalimah ini supaya aku akan jadi saksi keislaman kau. Aku yang akan jadi saksi. Aku akan jadi saksi kau masuk Islam. Dan aku akan jadi saksi, Nabi kata, aku akan jadi saksi untuk bawa kau masuk dalam surga Allah SWT. Apa Abu Talib beritahu? Aku malu berkaum aku. Bukan aku tak nak ucap kalimah ni Muhammad. Aku malu. Aku tak apa ucap kalimah ni di hadapan kau. Sehinggalah tuan-tuan yang mulia, Abu Talib ni berkali-kali Nabi bisik kalimah ni dan akhirnya dia mati tanpa kalimah. Dia telah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan inilah peristiwa yang paling menyedihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu itu. Dua perkara yang amat menyedihkan Nabi. Satu, kematian isteri yang dikasihi dan disayangi, iaitu Ummatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Yang kedua, kematian bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan ketika itu, di saat itu Nabi SAW sangat-sangat sedih. Abu Talib meninggal, Nabi lagi sedih. Kerana apa dia? Abu Talib ni orang yang membela Nabi SAW. Orang yang menjaga Nabi SAW. Lepas bapa dia meninggal, datuk dia meninggal, Abu Talib telah bertanggungjawab jaga Nabi SAW. Dikatakan kalau Nabi pergi pekan, beli apa, beli barang ke, beli makanan ke, beli pakaian ke, Abu Talib ni tidak akan beli untuk Ali. Walaupun Ali itu anak dia, dia pertama yang akan beli kepada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya Abu Talib ni kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Abu Talib beri isytihat. Dia kata, siapa yang berani mengapa-apakan anak saudaraku, aku akan perangi dia. Macam tu sekali dia punya sayang dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW ajarkan talqin dengan kalimah ni berkali-kali di telinga Abu Talib tidak apa kalimah. Itulah yang menyebabkan Nabi sangat sedih. Dikatakan dalam riwayat beritahu Nabi telah ambil air liur, sapu tubuh badan Abu Talib daripada kepala sampai kaki sebenarnya. Pada kepala ni Nabi ambil air liur, sapu seluruh badan Abu Talib ni sampai kaki. Bila sampai kaki, ulama beritahu malaikat dah tepis tangan baginda Nabi SAW. Dikatakan Abu Talib ni dia akan pakai terompah daripada neraka. Dia akan dapat paling ringan seksa dalam neraka. Tak ada orang punya seksa paling ringan malaikat Abu Talib. Dikatakan terompah neraka yang dipakai oleh Abu Talib ni, dia pijak dari neraka, otaknya akan menggelegak kerana kepanasan api neraka. Ini manusia yang paling ringan seksa dalam neraka tu, tuan lihat. Siapa dia? Abu Talib, bapa saudara Nabi yang Nabi sangat sayang. Dikatakan dalam perjalanan pulang Nabi SAW daripada kematian Abu Talib, Nabi telah balik daripada kematian Abu Talib. Nabi dalam keadaan syukur, sedih yang amat sangat, dan telah berselisih dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar telah lihat Nabi sedih, Abu Bakar 2 kali sedih. Ini sahabat yang sangat kali. Abu Bakar tengok Nabi sedih, dia 2 kali sedih.
Ya Rasulullah, kenapa aku lihat wajah kau sangat sedih? Abu kata, wajah kau sangat subur, sedih sekali, muram sekali. Nabi SAW beritahu, wahai Abu Bakar, hari ini pakcik aku yang aku sayang, pakcik aku yang aku kasih telah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Wahai Abu Bakar, ini perkara yang amat menyedihkan hati aku ini. Apa Abu Bakar cakap? Ya Rasulullah, kalaulah hidayah ini boleh ditukar ganti, aku lebih rela hidayah yang Allah bagi kepada bapa aku, Abu Quhafah, supaya hidayah itu dibagi kepada bapa saudara kau. Tapi oleh kerana hidayah ini bukan di tangan, hidayah di tangan Allah. Terus maka Jibril turun daripada langit, bawa ayat Quran, bawa wahyu dari Allah. Apa Allah cakap? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah kata sesungguhnya hidayah ini, Allah kata, di tangan aku ya Muhammad. Hidayahnya aku punya milik mutlak Allah. Kau Muhammad, kau pun tak boleh bagi hidayah kepada siapa kau. Walaupun kau sayang bapa saudara kau. Jibril AS beritahu, walaupun sayang 1000 kali sayang, tapi kalau hidayah itu bukan milik Allah, milik Nabi. Hidayah ini milik Allah. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi hanya Allah yang bagi hidayah pada siapa yang dikasih. Jadi kita ni tuan-tuan mulia dapat hidayah ni baik syukur. Kita jadi orang Islam ni satu benda yang sangat-sangat kita kena bersyukuri, nikmat yang sangat besar tu mulia. Kan? Orang Cina, India, orang yang bukan Islam, orang David, Ramasami, Morgan, apa benda semua ni mulia, dia orang terdapat iman tu mulia. Allah Akbar, kita pun kesian dengan mereka tuan. Kenapa tu mulia? Mereka akan diazab dalam neraka Allah untuk selama-lamanya. Abadan abadah mereka akan diazab kalau mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mulia, hari-hari menangis tuan-tuan yang mulia. Kita ni hari-hari tidur. Nabi ni hari-hari menangis. Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk tidur sebelah Nabi. Dia tengok dekat tampak tangan Nabi SAW dengan air mata. Nabi tidur, air mata bertakung dekat tangan Nabi. Menangis tuan-tuan yang mulia. Risau keadaan umat akhir zaman. Risau keadaan saya, Cikgu Sarul, Raja Kamal, Sawal, Mak Rosli, Sofi, ni semua kita ni tuan mulia. Allah, Nabi SAW sangat-sangat risau sama ada kita boleh beriman kepada Allah ataupun tidak. Inilah kerisauan Nabi SAW. Aisyah kata, aku telah letak telinga aku di dada Nabi SAW. Dalam riwayat hadis kita, Aisyah letak telinga dia dekat dada Nabi. Dan dada Nabi ni seperti cerik panas bergegar. Macam tu dia risau. Maksudnya tuan mulia, 40 tahun umur Nabi SAW, 63 tahun Nabi wafat. Sepanjang 23 tahun, tiap-tiap malam Nabi risau. Tiap-tiap malam Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah bagi hidayah kepada umat. Tiap-tiap malam Nabi berdoa, menangis, berlari kepada Allah, merintih kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah bagi hidayah kepada kita hari ini. Di siang hari Nabi telah mengumpulkan diri, bergerak daripada pintu ke pintu, lorong ke lorong, jumpa kabilah kafir Quraisy ketika itu. Jumpa papak saudara dia Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, masa itu belum beriman kepada Allah. Dikatakan Nabi SAW, bila dia mati Abu Talib, dia pun rasa kecewa. Dia pun nak cari tempat mana untuk dia sampaikan agama, sebarkan agama. Dia pergi mana? Dia pergi Taif, kampung ibu dia. Dia pergi Taif bersama dengan siapa? Zaid bin Harithah, anak saudara dia, anak angkat dia. Sampai kat sana, orang Taif kata, kau ni siapa? Aku ni Nabi akhir zaman, Muhammad. Aku mau jumpa pemuka kamu, pemimpin. Dia pun bawa pintu pemimpin. Orang Taif ketika itu, dalam keadaan kesedihan Nabi itu. Nabi pun dakwah supaya mereka beriman kepada Allah. Dia kata, apa pemimpin Taif cakap? Dia kata, kalau kau Muhammad, kalau kau Nabi, aku tak nak cakap dengan kau. Tapi kalau kau bukan Nabi, kau tak layak untuk sampaikan agama kepada aku. Dia telah menghina Nabi SAW. Nabi telah dihina tuan-tuan yang mulia, sampaikan agama di bumi Taif, yang mana Nabi pergi Taif dengan harapan untuk sampaikan agama selepas dia mendapat penentangan yang begitu hebat daripada bapak saudara dia, keluarga dia di bumi Mekah. Tuan-tuan yang mulia, dikatakan Nabi SAW
Waktu dia keluar daripada bumi Taif, dia dah dihalau bersama dengan Zaid bin Harithah. Dalam perjalanan tuan-tuan yang mulia, kiri kanan orang-orang Taif ni dah ambil batu. Pemuda-pemuda dia pegang batu, paling baginda Rasulullah SAW. Dikatakan kepala Nabi sampai kaki Nabi, darah telah mengalir di tubuh baginda Nabi SAW. Penuh dengan darah tuan-tuan yang mulia. Orang baling batu tuan. Nabi telah dibaling batu, dihujani dengan balingan batu yang begitu dahsyat tuan-tuan yang mulia. Sepanjang jalan tu 10 km, 7 batu ulama kita. Kiri kanan pemuda-pemuda ni telah ambil batu, baling baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana dibuat dakwah sampai macam ni sekali Allah uji dia. Allah uji baginda Nabi SAW, orang yang sangat mulia di sisi Allah, yang mana dunia ni pun Allah takkan ciptakan, melainkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan dahulu. Begitu dahsyat sekali Allah bagi ujian ketika itu tuan-tuan. Dihujani dengan balingan batu yang dahsyat tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan ketika itulah baginda Nabi SAW telah keluar dari bumi Taif. Nabi telah keluar. Dan Nabi telah penuh dengan darah tubuh badan Nabi SAW. Zaid Harithah kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kita berhenti dulu ya Rasulullah. Tubuhmu dah penuh dengan darah ni. Darah dah melekat-lekat pada tubuh badan dia. Dia pun singgah dekat satu pokok, duduk bawah batang pokok. Zaid Harithah bersama dengan Nabi SAW. Zaid Harithah ambil kain, lap tubuh baginda Nabi SAW. Darah penuh. Dan ketika itu Allah Ta'ala hantar malaikat. Malaikat yang berlangit telah datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa yang kau nak aku buat, aku akan buat pada orang-orang Taif yang telah membaling batu pada kau, yang telah membaling batu sehingga tubuh badan kau penuh dengan darah. Malaikat jumpa Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW beritahu mereka tidak ada salah apa-apa. Mereka tak tahu, mereka tak faham. Aku ni yang bodoh sampaikan agama pada dia. Aku yang tak pandai sampaikan agama pada dia. Inilah satu orang yang mana cinta umat Allah letak dalam hati dia. Walaupun umat dia baling dengan batu, Nabi SAW tetap dia mendoakan, Ya Allah, hidayah untuk yang baling batu pada aku, Ya Allah. Inilah Rasulullah SAW. Inilah dakwah tuan yang mulia. Walau hina kita, walau maki kita, walau caci kita, kita jangan doa buruk pada dia. Inilah pelajaran Nabi SAW tunjuk kepada kita. Pengajaran, kalau kita nak buat dakwah, kita tak boleh marah. Kita tak boleh maki orang. Kan? Nabi SAW tentang doa tentang dia. Dan hari ini tuan boleh asbab doa Nabi SAW tentang dia. Allah Ta'ala lahirkan daripada bumi Taif tu. Siapa tuan? Muhammad bin Qasim. Siapa Muhammad bin Qasim tuan? Muhammad bin Qasim ni dia bergerak dakwah di benua Hind, India, Pakistan, Bangladesh. Ratusan ribu orang dapat hidayat melalui pergerakan jemaah ni. Ratusan ribu orang dapat hidayat. Saya dengan cikgu dia pergi satu tempat nama dia Multan. Multan ni tengah-tengah Pakistan. Kalau musim panas ni tuan-tuan tak boleh pergi lah. Suhu dia sampai 53 darjah Celsius. Kalau letak telur tu boleh masak. Panas kan? Kalau musim panas. Musim sejuk okey. Kalau musim panas tu ada pergi lah. Orang pada pasir, ada pada pasir semua. Kan? Kita pergi sana tuan. Jumpa satu istana besar, istana. Kat bandar Multan ada istana besar. Besar istana tu. Kan? Rupa-rupanya Muhammad bin Qasim sampai istana dia kepung istana tu. Dan asbab jemaah dia datang situ, satu Multan masuk Islam. Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan fikir kalau Nabi dengar apa malaikat datang beritahu hancur bumi Taif, habis semua mati orang Taif. Tak adalah Muhammad bin Qasim sampai kan Multan, kan? Muhammad bin Qasim daripada Taif kan. Jadi inilah tuan-tuan yang mulia, kan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita iman, Allah bagi kita amal agama. Kerana apa tahu dia? Kerana pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah. Kan? Jadi hari ini tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu saya dan tuan-tuan, kita ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini Allah muliakan melalui perantaraan kerja mengajak manusia kepada Allah.
Allah muliakan umat ini dengan kerja ni. Allah muliakan sahabat-sahabat Nabi kerana perantaraan kerja dakwah. Dan hari ini kalau kita bangun buat kerja dakwah, buat pengorbanan untuk kerja dakwah, susahkan diri kita untuk agama. Macam mana Nabi SAW, sahabat-sahabat mereka susah payahkan agama. Maka Allah Ta'ala telah buat keputusan hidayat untuk kita hari ini. Dan hari ini kalau kita susah payah untuk agama, Allah akan bagi hidayat kepada siapa? Pada anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita yang akan datang kepada mereka, supaya mereka dalam hidayah Allah SWT. Mereka dalam iman dan hidayah Allah SWT. Kita pun tak tahu, kita pun umur dah 40, 50, ada yang 60, ada yang 70. Tak tahu, mungkin besok lusa kita akan tinggal dunia ni. Besok lusa kita akan tinggal dunia ni. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat untuk kita tinggalkan dunia. Kita meninggal. Dunia ni tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita mana, Wal? Tempat tinggal kita kehidupan akhirat, bukan tempat tinggal kita. Dunia ni tempat meninggal. Jadi tuan-tuan, kita kena buat usaha untuk bina iman kita, betulkan iman kita, tingkatkan iman kita, bangun buat kerja dakwah, kerja baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh. Masa yang Allah bagi pada kita sangat-sangat singkat. Sebab kehidupan dunia ni kalau banding kehidupan akhirat, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Ini satu hari akhirat. Akhirat ni bukan satu hari, abadan abada, selama-lamanya. Tak ada penutup. Abadan abada. Bagaimana kita dengar kisah ulama kita beritahu, esok kan akhirat itu orang yang surga kekal dalam surga, orang neraka kekal dalam neraka. Masa tu Allah beritahu malaikat kau ambil satu ekor kibas. Malaikat kau bawa seekor kibas. Dan kibasnya akan disembelih di hadapan semua penghuni surga dan neraka. Dan kibas ni apa? Kibas ni ialah maut. Selepas kibas ni disembelih di hadapan semua penghuni surga, di hadapan penghuni neraka, tidak ada maut lagi lepas itu. Orang yang duduk neraka selama-lama dalam neraka. Orang yang duduk surga selama-lama dalam surga. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang boleh. Jadi kehidupan akhirat ni tak ada penghujung. Tapi kehidupan dunia ni ada penghujung. Mungkin penghujung kita malam ni, kita pun tak boleh tahu. 8.30, 8.31 ni mungkin kita akan mati. Kita tak boleh cakap. Hidup dunia ni sekejap. 8.30 ni, 8.31 mungkin kita tahu. 8.35 mungkin kita tahu. Bukan kata nak tunggu besok. 1 minit lagi, 30 saat lagi pun kita tak tahu. Kawan saya tengah bayar macam ni dengan Tawau Haji Omar Jerantut. Masa bayar, meninggal. Markas Jerantut, markas Sabah dekat Sabah. Dia orang Jerantut, dia bayar dekat Sabah. Tengah bayar, tiba-tiba jatuh, habis. La ilaha illallah. Akhir kalam. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi tuan, kita tak boleh cakap, saya boleh hidup lagi ke besok. 1 minit akan datang ni pun kita tak tahu boleh hidup. Tuan bukti tak boleh cakap. Kau kaya macam mana pun, harta kau banyak macam mana pun, pangkat besar macam mana pun, kau tak boleh cakap mendabik dada kau boleh hidup lagi besok. 1 minit yang akan datang pun tak tentu. Inilah kehidupan dunia tu. Kehidupan sebenarnya, kehidupan akhirat. Semua kita nak pergi akhirat. Tak ada satu orang pun nak pergi kehidupan dunia. Semua nak pergi akhirat. Jadi kerana itu tu kita kena usaha iman kita. Kita kena risau iman kita. Macam mana kehidupan iman kita, macam mana keadaan iman isteri kita, macam mana keadaan iman anak-anak kita, bagaimana keadaan cucu-cucu kita ni iman, bagaimana keadaan iman umat ni, yang Nabi hari-hari menangis keadaan umat itu iman. Jadi tuan-tuan yang mulia, ringkaskan masa. Kita kena bagi masa untuk agama. Kita kena lapangkan masa. Semua orang tak ada lapang masa tu, tuan mulia. Cikgu sibuk kat sekolah, orang kerja kilang sibuk kat kilang, orang berniaga sibuk berniaga, orang kat kedai sibuk kedai. Semua manusia sibuk, tuan mulia. Tetapi kesibukan kita semua akan berakhir bila tanah di mulut kita berada tanah di mulut kita. Masa tu kita tak boleh kata saya sibuk ke tak sibuk. Masa tu kita bangun, aku dah mati rupanya. Tanah tahu tak aku. La ilaha illallah. Itulah dunia. Allahu Akbar. Siapa sedia insya-Allah? 3 hari tuan-tuan yang mulia. Minggu depan 26 bulan.
cuti sekolah. Kita tasbih 3 hari ya, Syah. Kita tak tasbih 4 bulan lagi. Bayar kuat-kuat 3 hari kita tasbih. Buat 3 hari pun susah nak bagi tuan. Bukan bayar 4 bulan. 3 hari pun susah nak keluar tuan. Akhir zaman ni. Akhir zaman ni kita nak bagi masa keluar kampung Madinah. Sebab tu Nabi kata, mauqifun sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamati lailatul qadri indal qadri al-aswad. Seketika saja berada di jalan Allah ni lebih baik daripada kita beribadat di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad. Sahabat dengar dia ayat ni, sahabat kata saya sedia ya Rasulullah. Oh, ni sahabat terus pergi tuan yang mulia. Sahabat tinggal bini, tinggal anak. Satuan sahabat nama dia satuan tabi'in nama dia Rabi'ah. Dia keluar jalan Allah SWT 27 tahun. Bila dia balik Madinah, masa tu ada satuan ulama mengajar di Masjid Madinah, mengajar fiqh. Dia duduk dengar, dia masa tu baru balik 27 tahun. Balik sampai ialah orang dah balik 27 tahun, nak tengoklah bini anak orang macam mana, apa cerita. Dan 27 tahun keluar jalan Allah. Bukan 4 bulan kan, 27 tahun. Balik ustaz yang mengajar kat Masjid Nabawi ni pun balik jalan yang sama. Jalan super je. Ini dah ada cerita dah kan. Dia pun ketuk pintu. Ustaz ni ketuk pintu, mak dia keluar. Dia pun, ni rumah apa dia tak? Mak dia tengok, ni suami aku ni 27 tahun suami keluar. Waktu tu dia mengandungkan ulama ni. Ulama ni mak dia mengandungkan. Kan? Waktu tu mak dia mengandungkan anak ni. Rupanya anak yang dia tinggal 27 tahun jadi ulama besar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim besar tengah mengajar. Inilah kehidupan sahabat, inilah kehidupan tabi'in. Inilah kehidupan yang kita ikut tuan-tuan yang mulia. Tapi kita sikit-sikit dah ikut, tak mampu kita. Ada beberapa bulan pun balik dah macam hal juga dah. Kan? Sahabat tuan tabi'in tuan 27 tahun. Ini adalah kisah sahabat kan. Saya pun tak tasbih tuan 27 tahun. 4 bulan pun saya tak tasbih. 3 hari pun susah nak pulang. InsyaAllah tuan Jazaklah tuan. Ini kita kena faham bahawa inilah kerja Nabi SAW. Inilah kerja dakwah beliau. Dan kita pun sangat-sangat bersyukurlah Masjid Surau ni bagi kita bagi kita kelonggaran duduk di sini, tikap di sini. Walaupun di tikap ni takkan ada kita buat program sini. Bukan semua masjid surau sekarang boleh bagi dia ni. Semenjak COVID ni, PKP, Omicron, Delta, benda jadah semua kan. Saya ni orang pertama kena Delta 2020, first batch. Saya orang yang kena sakit COVID 2788 nombor saya. Nombor saya pun ingat. Dan saya orang yang paling lama duduk dalam hospital 2 bulan. Tapi saya langsung tak ada sakit. Saya jadi imam waktu tu, waktu tarawih. Jadi imam kat dalam masjid tu, dalam hospital tu 2 bulan. Imam besar. Orang kat luar semua tak boleh sembahyang. Jadi pun boleh sembahyang tak boleh. Sembahyang pun tak boleh. Masjid pun tak boleh pergi. Kita orang sembahyang rapat-rapat kat dalam. Semua COVID. 20 orang sembahyang. Sembahyang berapa rakaat? 20 rakaat. 23 rakaat. Orang kat luar semua sembahyang 8 rakaat. Kita sembahyang 23 rakaat dalam hospital. Tuan yang boleh. Jadi di COVID memang betul lah COVID. Kalau sakit, sakit lah. Kalau nak mati, mati juga. Tapi kita kena faham satu perkara. Mati hidup ni di tangan Allah. Ada siapa boleh mantikan kita kalau ajal kita tak sampai, walaupun pedang di kita tak akan mati. La ilaha illallah. Kita mau yakin tu. Tapi kalau sakit kita pergi lah doktor, jangan tak pergi. Kan? InsyaAllah tuan Semoga kita taufik daripada saya aman apa yang saya cakap insyaAllah. Subhanallah. Amin. Datanglah selalu. InsyaAllah. Kita tazkirah boleh.